Okey, kita mulakan. Baik, kuliah pada hari ini ada 3 bahagian sebenarnya. Saya nak cuba ringkaskan, tapi ini bahagian pengenalan ni saya nak jelaskan kepada anda apa yang saya akan bincangkan dalam konteks yang saya sebut sebagai isu-isu utama dalam kuliah ini. Sejarah kita tentang zaman sebelum penjajah. Apa yang ada dalam sejarah kita ni? Dalam konteks sejarah kita pada hari ini, ini poin-poin yang saya nak tonjolkan. Satu, dia difahami dalam konteks apa yang diceritakan oleh penjajah. Tadi dalam Facebook saya ceritakan. Kita guna kita baca buku teks sejarah, dia cerita tentang negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Itu fikiran penjajah, bukan sejarah kita. Saya heran, sarjana tak nampak kan negeri-negeri Melayu bersekutu ni negeri dijajah oleh British. Itu saja British nak sebut. Itu dalam perspektif British. Kenapa kita guna konsep tersebut? Pelik kita ni, dan kita jadikan dia sebagai buku teks. Apa makna kita nak sebut? Dia benda tu memang pure daripada British. Pelik sungguh. Kita ambil saja dari sudut pandangan pentadbir British. Dia yang tulis, dia catatkan, kita rujuk. Patutnya kita terjemah dari sudut kita, apa yang kita fikir tentang apa British buat. Bukan satu persatu kita nak cerita. Negeri-negeri Selat ni tak wujud. Negeri Selat ni. Dia ada ialah Singapura, Pulau Pinang, Melaka dan sebagainya. Itu negeri yang dijajah. Yang diambil alih, dirampas. Dirompak sepenuhnya. Kerang koloni ni negeri yang diambil alih. Jadi negeri British. Kemudian negeri-negeri belah satu ni yang dikuasai, yang dijajah. Secara langsung atau tidak langsung, kita boleh berdebat di situ, tapi dia dikuasai, dia dijajah. Negeri-negeri Melayu Sekutu ni. Kalau Sultan tak setuju, Sultan boleh dipecat. Tak ada hak di situ. Walaupun kita tak dikuasai sepenuhnya, tapi kita tak ada hak pun. Maksud saya kita ni pemerintah-pemerintah pada masa tak ada hak. Pembesar boleh dipecat. Pembesar bahkan industri pembesar dilemahkan, kemudian dihancurkan. Ekonomi dieksploitasi apa. Apa makna lagi penjajahan yang kita mahu supaya dia nampak penjajahan? Itu soalan. Macam mana lagi kita ni supaya kita nampak dijajah? Kalau macam tu tak dijajah lagi, orang berdebat lagi. Yang berdebat ni bukan kerana kita nak jelaskan kita dijajah atau tidak, nak jawab soalan tersebut. Kerana dia kaitkan dengan parti yang memerintah pada hari ini, dia tak berjuang. Maka kena ada satu justifikasi bahawa negeri ini tak dijajah. Maka dia pun tak menuntut merdeka. Itu saja sebenarnya berdebat ni. Tentang dijajah ni. Sebenarnya memang kita dijajah. Dan bukan jajah secara biasa pun. Dalam konteks Perak, diperangi. Dibunuh dan sebagainya. Ada orang putih kaji small genocide disebut. Small genocide. Darurat tu small war. Perang-perang yang diisytiharkan oleh British untuk memastikan dia dapat kuasa. Tiba-tiba kita berdebat. Dijajah ke tidak dijajah. Dalam konteks kita memahami sejarah itu mengikut acuan British. British tetapkan. British tak sebut dia dijajah. Betul lah dalam konteks sejarah. Dia pergi mana-mana, dia pergi bom orang ke, rampah orang, duduk kat situ apa semua. Hatta dia menguasai pun dia tak sebut dijajah. British di Amerika. Sekarang ni Amerika Syarikat itu British. Dia sebut jajah ke tak? Dia buka. Dia sebut. Jadi dalam konteks buku teks kita ni, saya kadang-kadang saya kritik buku teks, orang pun tidak begitu faham sangat. Dah berubah dah. Tu Rashidah tanya, doktor betul kan? Bukan anda saja, semua orang tertanya. Dan saya pun tertanya sendiri-sendiri. Apa yang saya buat ni betul ke tidak? Saya semak lagi. Berkali-kali saya semak. Kemudian saya tinggal, saya lupa. Saya semak balik. Saya bandingkan. Acuan kita tidak berubah. Tajuk kita saja yang berubah. Perspektif kita tidak berubah. Kerangka pemikiran tak berubah. Kita ambil daripada British. Kita cuba melihat sejarah dari sudut apa yang dipercayai oleh askar-askar dan pentadbir kolonial British. Yang dia sebut setiap patah-patah itu kita ambil. Kita rujuk dan kita ambil secara macam copy and paste. Bukan kita nilai. Bila dia sebut negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, ada pula istilah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Mana ada istilah negeri Melayu tidak bersekutu? Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni negeri yang tidak dikuasai oleh British. Itu maksud dia, negeri merdeka lah. Yang belum dikuasai oleh British. Tak ada istilah entiti negeri Melayu tidak bersekutu. Tapi British nak sebut dari segi pentadbiran dia, bahawa itu negeri kita tak jajah, ni negeri kita jajah. Maka kita berkata, ini negeri Melayu, zaman era penjajahan ni, ini negeri Melayu bersekutu. Kita rasmikan seolah-olah entiti itu wujud. Dia seolah-olah betul ada entiti tersebut. Padahal dia dikuasai oleh British. Dia jadi pelik kita menyambung macam tu sekali. Mungkin setengah orang tak nampak, tapi saya sebagai seorang ahli sejarah yang banyak berfikir tentang pemikiran
pasca kolonialisme ni, banyak tumpuan saya tentang kolonialisme. Saya kaji feudalisme, saya kait dengan pemikiran penjajah. Saya kaji nasionalisme dengan pemikiran penjajah. Saya melihat semua aspek ni. Di negara kita ni mungkin kita tertutup, kita tak nampak. Kalau anda baca sejarah negara luar, tak ada dah elemen macam kita ni. Ini disebut sebagai imperial history, dah dipertikaikan lama dah. Kalau di Amerika Selatan ada jurnal dia disebut sebagai Nepatela. Nepatela ni saya baca banyak kali. Serangan-serangan mereka terhadap sejarah yang ada ni, mereka suruh ubah dan mereka berubah. Di India ada Subaltern Studies untuk mengelakkan kaji tentang British ni, dia tukar kajian terhadap sejarah ni kepada kelompok Subaltern, kelompok bawahan. Maka pergilah masyarakat majoriti India. Sedangkan pentadbir dalam buku teks kita ni semuanya kait dengan British. Sama ada pro-British ataupun yang digunakan oleh British. Pentadbir rasmi ni. Kecuali kelompok nasionalis. Tapi dalam buku teks kita, kelompok nasionalis yang menentang British tidak mendapat tempat. Sebab apa? Sebab sejarah tu dari perspektif British. Kalau ada pun dia akan negatif. Jadi itulah sejarah tu dia akan jadi negatif. Untuk tujuan penjajahan. Kalau anda baca rekod British, jangan anda baca rekod British ni sebagai tulisan sejarah. Dia ada perbezaan sejarah. Ada 3 aspek. Satu, tafsiran sejarah. Itu sejarah yang sebenarnya. Tulisan sejarah, tafsiran sejarah. Yang kedua adalah sumber sejarah. Sumber sejarah ni dia boleh macam-macam bentuk. Contohnya, sumber tulisan British itu sumber sejarah. Sulalatus Salatin itu sumber sejarah. Jangan pula berdebat anggap dia sebagai tulisan sejarah. Salah tu sebenarnya. Ahli sejarah saya tengok mereka ni pelik berfikir. Mereka nak kaji Sulalatus Salatin sebagai sumber sejarah. Memang tak betul, dia bukan sumber sejarah. Sebagai tulisan sejarah. Maka mereka cuba bandingkan dengan teori-teori sejarah, mereka kata tak macam tulisan sejarah. Dia sumber sejarah, dia bukan tulisan sejarah. Sumber sejarah ni bangunan rumah kita pun boleh jadi sumber. Bahan arkeologi, sumber lisan, dia macam-macam jenis. Tapi bukan tulisan sejarah. Jadi nak takrifkan dia dengan ciri tulisan sejarah memang tak betul. Kemudian satu lagi elemennya adalah fakta sejarah. So fakta dengan sumber dengan tulisan dia benda berbeza. Fakta ni adalah yang kita cari dalam sumber tersebut. Baik, sekarang kita rujuk sumber kolonial. Itu bukan fakta lagi. Kita kena cari fakta ialah bukti yang betul. Kita kena tapis. Sebab tu dalam sejarah ni dia ada pendekatan disiplin sejarah ni. Dia ada teori, dia ada cara dan kaedah. Bukan kata ambil begitu saja. Orang awam kadang-kadang tak faham. Dia jumpa satu buku, dia terus ulah, dia tu setuju, dia kata ini sejarah. Kerana dia baca buku tersebut, dia tertarik. Sebenarnya dalam sejarah dia ada kritikan sumber. Ada kritikan dalam, ada kritikan luar. Dia ada tapisan-tapisan. Dan kritikan dalam, kita tengok dalam teks tu sama tak dengan di luar teks tu. Di luar teks tu siapa orang tulis? Dia tulis. Kalau kita baca dalam buku tersebut, dia nampak macam kecenderungan sama dengan penulisnya. Tiba-tiba penulisnya ada politik, habis. Tak kira lah fakta dia tu hebat macam mana, nampak logik apa semua. Tak boleh. Dalam sejarah tak boleh. Elemen macam tu, dia akan tolak tu. Kerana dia terdedah kepada mesti dia akan mesti juga. Penulis tu mesti mewakili. Kalau dia ikhlas macam mana pun dia tetap mewakili satu pandangan yang serasi dengan dia. Ini masalah dalam sejarah. Jadi sebenarnya bila saya tanya boleh tak saya ahli menulis sejarah? Jawapannya sebenarnya tak boleh dalam ilmu sejarah. Kecuali kita dalam ilmu sesat yang lain. Kita nak terima. Itu tak apa. Dalam ilmu sejarah memang tak boleh. Tak kira lah dia kata saya belajar sejarah. Tak boleh. Dia bukan pakar. Dia bukan pergi akid, dia bukan terdedah dalam disiplin. Dia patut mendedahkan kefahaman dia sejarah tu dengan merujuk pada ahli sejarah. Bila dia tak rujuk, dia sendiri yang menggunakan sejarah, memang masalah, ada banyak masalah, banyak kelemahan. Sangat banyak kelemahan. Dr. Syed Hussein Ali bila menulis sejarah. Sehingga saya tahu bahawa dia tidak pernah membaca sumber pertama pun, dia tak pernah terdedah. Dan dia tidak faham dalam sejarah ni sebenarnya sudah berubah. Yang dia fahami itu sebenarnya zaman sekolah tahun 80-an lagi. Zaman sekarang ni golongan kiri lebih banyak mendapat tempat dalam sejarah. Bukan golongan kanan lagi. Tapi dia fikir dalam konteks apa yang dia fahami dalam buku teks. Buku teks nampak golongan kanan. Tapi kalau anda tengok yang terbaru ni, KSSM, anda pun tak ada tempat lah dalam buku teks. Dia sudah agak seimbang lah. Dia sudah berubah lah. Tapi tak, itu macam saya katalah, dari segi kerangka acuan yang sebenarnya. Mungkin orang tak faham sangat. Acuan tu. Bagaimana pemilihan tajuk, zaman tu bagaimana ditentukan, fokusnya siapa. Sebab tu saya kata buku teks kita ni, buang sekejap British, buang. Apa yang kait dengan British, buang. Semua aspek kait British, buang. Kerana dia tidak kait dengan kita pun.
Bukan British saja datang di sini, Jepun datang. Kenapa kita tak bicara perspektif Jepun? Siam pun ada. Kenapa tak bicara perspektif Siam? Kenapa bicara perspektif British? Belanda pun ada. Kita tak bicara perspektif Belanda. Tiba-tiba dari perspektif British. Dan kita tak rasa pelik. Itu yang saya jadi pelik. Saya baca. Ini sudut pandang British. Tajuk kita tak rasa pelik. Kerana kita sudah didedahkan. Di brainwash zaman buku teks itu, bila kita baca, peringkat awal, kemudian sampai masuk universiti, kita diajar sejarah lepas Perang Dunia Kedua ni bermula milenium. Tak betul lah mula milenium. Dia bermula dengan perkembangan yang berlaku di dunia dan apa yang difikirkan oleh apa yang berlaku pada masyarakat selepas zaman Jepun. Bukan milenium. Kalau mula milenium, dia bermula di kota London. Dia bukan bermula di sini. Itu sejarah British. Dia bukan bermula di sini. Kita mulakan dengan rancangan milenium. Patut kita mulakan dengan masyarakat tempatan tu apa mereka buat selepas Perang Dunia Kedua. Kesusahan mereka, konflik mereka. Lepas tu British datang dengan milenium, mereka lawan. Jadi milenium itu tak penting. Tapi kita angkat milenium, kemudian tunjuk orang Melayu lawas sekejap. Tak tahu lawan banyak mana pun semua, tak dicerita kat panjang. British pun ubah jadi persekutuan. Persekutuan masih milenium lagi. So ceritanya apa sampai mereka? Cerita tentang British nak laksana milenium. Darurat milenium juga. Kerjasama kaum milenium. Itulah saya ni mungkin kalau saya bercakap orang tidak sukalah kalau kita kritik, terpaksa kritik saja nak kritik apa. Ataupun kritik diri sendiri. Nak bagi tahunya ahli sejarah ni masa dia tulis buku teks, dia bertanggungjawab ke tidak dan dia memahami betul tak kepakaran dia macam mana. Saya tengok kepakaran, anda tengoklah pakar rujuk dia, anda tengok dalam buku teks, anda buka halaman depan, tengok pakar rujuk dia. Ahli sejarah yang mana satu? Dan bagi kita, masalah kelompong yang wujud dalam sejarah, pemikiran sejarah kita pada ini, ahli sejarah kita terdedah dengan pendekatan konvensional dalam sejarah. Dia sibuk dengan fakta saja. Dia tidak memahami tentang wacana sejarah itu. Dalam konteks kita sendiri ni, macam mana? Apa masalahnya? Falsafah sejarah. Sejarah itu sebenarnya apa? Tunjang, akar sejarah tu. Dia nak cerita tentang British pernah datang, maka dia tak pergi ke mana-mana. Kita kena sesarkan yang ni dulu. Mana satu aspek buku teks ni ialah mana satu sejarah kita yang kita nak angkat. Yang kita nak angkat sekarang ni sejarah British. Sejarah dari London tu. Dia jadi buku teks di kota London, bukan di sini. Kerana dia aktiviti British. Kalau kita buang sekejap British ni, itu saya kata, ada tak sejarah kita? Tak ada sejarah kita. Buang milenium, buang darurat, buang persekutuan, buang kerjasama kau. Mana sejarah kita? Tak ada, nampak tak? Itu elemen British yang ada dalam buku teks. Benarlah mereka cuba ubah, tapi masalah sarjana yang cuba ubah tu, dia tidak berfikir macam saya fikirkan. Dia kena ada seorang berfikir. Kita katalah, orang seperti Murad mereka tak ada lah elemen macam tu. Bagus, elemen macam tu bagus. Walaupun dia buka ahli sejarah. Tapi tak boleh, kerana dia terlalu terikat dengan elemen-elemen yang dia tahu saja. Dia tidak tahu keseluruhannya. Tapi dia faham tentang elemen tersebut. Ahli sejarah siapa yang faham? Ini masalah. Dan kebanyakan ahli sejarah yang faham, ini ada bukan tak ada. Contoh Abraham Haji Ismail ni, ahli sejarah ni, dia bukan kerana dia guru saya, tapi saya memang kagum, sangat hebat pemikiran dia. Ada tak orang ni mendapat tempat dalam institusi untuk mendapat idea? Tak ada. Orang macam ni tak ada. Jadi kita tak melihat dari segi tulisan dia, menunjukkan bahawa dia ni mengkaji sejarah ni memang begitu mendalam, teliti. Tengok surah Salatin dia kaji ni. Banyak aspek sampai membrah pun mengiktiraf dia peringkat dunia tu. Tetapi apa yang dia bicarakan tentang surah Salatin sedikit pun tak masuk dalam buku teks kita. Tak ada. Dan tak menimbulkan kesan. Orang luar je ambil, kita tak ada. Baik, jadi sejarah buku teks kita ni sangat negatif. Elemen negatif itu kuat. Kenapa? Kerana buku teks itu ambil daripada catatan kolonial sebiji ambil. Ambil saja. Sampai istilah pun ambil. Konsep pun ambil. Apa yang sebut British. Kalau British sebut feudal lah. Kalau British sebut beruk. British dalam tulisan dia tentang orang Afrika, dia samakan dengan beruk. Timbul istilah ape man contohnya. Beruk tu satu hal. Dia kategorikan lagi beruk. Ada chimpanzee, ada babun, ada gorila. Macam tu sekali. Kalau anda baca sejarah dia. Saya baca memang rasa, teruk sungguh British ni. Memang orang Kelantan panggil perangai hodoh lah. Sangat jahat pemikiran dia. Dia merendahkan orang tu. Dia menghaiwankan. Dia tahap menghaiwankan.
Sampai timbul istilah orang hutan tu beruk lah tu maksud dia. Tapi dia samakan dengan orang. Baik, jadi kalau kita ambil ilmu macam ni, gunakan sebagai rujukan sejarah tanpa kita menilai, maka kita akan lebih masalah lah. Sampai sekarang ni dia akan jadi macam ni lah. Baik, penceritanya bukan pengkaji. Tetapi askar-askar. Ingat, pegawai British ni bukan pegawai biasa, dia askar. Dia terlibat dalam perang itu sendiri. Dalam pencerobohan. Dalam pembunuhan. Dia askar. McNair ke, Clifford Maxwell ke apa. Swettenham. Dan yang saya peliknya ialah, kelompok ini, sarjana ini sebenarnya kalau kita baca, dia ada kejahatan dia. Dia tak keluar kejahatan tersebut. Dia kebaikan dia saja. Dia selesaikan masalah, dia mentadbir. Dia tak cerita, tak ada cerita elemen perang dia macam mana. Swettenham masa dia cuba untuk menyempurnakan penjajahan Franco, macam mana dia heret dengan Ibrahim, kita tak cerita. Seolah-olah mereka setuju saja. Pembesar dipaksa pada masa itu. Lengkap dengan senjata. Kapal tu penuh. Tentera lengkap senjata tu. Bukan datang dengan cara elok. Dia diseret, dipaksa. Dan dipaksa bersetuju untuk mengtiras Sultan Abdullah. Memang dah keadaan macam tu dipaksa. Kerana dia diheret. Ada cerita, ada tulisannya. Tak keluar tulisan tersebut. Benda-benda yang negatif tentang kolonial tak keluar. Kerana kita ambil daripada suara pentadbir kolonial, askar-askar ni. Kita nak tahu sejarah Perak, kita baca McNair. Kita baca sumber-sumber seperti Clifford. McNair, Clifford, Swettenham ni, dia terlibat dalam konspirasi untuk melatih Sultan Abdullah. Dialah yang membina sejarah kita ni, dia cerita berdasarkan, dia ajar Raja Abdullah, bukan Sultan pun Raja Abdullah. Raja Abdullah dia ajar macam mana nak claim jawatan Sultan, maka Raja Abdullah pun ceritalah, dia ni dirampas, patutnya jawatan tersebut dipinjam sekejap oleh. Itu sebenarnya versi Raja Abdullah dengan versi British. Bukan sejarah sebenarnya berlaku. Kan ada tercatat aspek yang lainnya. Kalau baca semua British pun kita faham. Bahawa British ini dia terlibat untuk mengubah apa yang berlaku tu kerana dia mahu. Apa yang sedang British buat pada masa itu untuk menguasai kekayaan di Perak, khususnya yang berkaitan dengan biji timah. Dalam proses untuk menguasainya, ada orang yang menjadi tuannya, jadi terpaksa hapuskan tuan tersebut, Ngai Ibrahim. Maka timbulkan image bahawa Ngai Ibrahim ni jahat. Walau Ngai Ibrahim ni kalau baca dari segi peribadi, dia seorang yang baik. Dia jenis tak melawan orang pun. Dia suka tunduk je, mengalah, senyap je. Di belakang baru dia bising. Tapi dia bukan lawan sendiri. Dia suka mengadu pada orang lain supaya tolong dia sebagai. Itu Ngai Ibrahim. Dia berperangai jenis orang kata halus, berperangai jenis itulah baik, orangnya baik. Ramah, sopan santun. Kalau baca sumber British, dia jahat, oportunis. Dia ni ambil kesempatan menindas orang, mahu jadi raja dan sebagainya. Itu dakwaan British. Tapi dalam buku kita disebut, sampai pelajar kita percaya, orang awam percaya bahawa Ngai Ibrahim ni kuasa dia sangat kuat sampai boleh jadi raja. Dalam konteks sistem politik negeri Melayu, sama ada dia kuat atau kaya, dia tak boleh jadi raja kalau tak diperkenalkan oleh semua pembesar. Nak jadi raja ni bukan kerana dia kuat atau kaya, macam dalam zaman feudal Eropah. Sejarah Eropah macam tu. Dia berperang untuk menjadi kuat, untuk menjadi raja. Dia berperang. Di sini tak boleh, dia berperang pun tak boleh. Kerana apa? Dalam sistem politik Melayu, dalam sistem kekerabatan tersebut, rakyat tak akan patuh pada pihak lain kecuali pada keturunan. Sultan yang ada keturunan ni, yang suci disebut. Daripada gunung, Gunung Mahamas, Gunung Mahameru, Segontar Mahameru tu. Keturunan daripada sana. Dan kemudian keturunan. Tapi sebenarnya sistem politik kita sudah banyak berubah sebelum zaman penjajah, tapi saya akan ceritakan nantilah. Okey, jadi askar menulis sangat prejudis. Saya kata sarjana, pakar, profesor menulis sejarah, kita tak terima dah. Ini British, dan British ni saya sebut. Saya perhatikan, saya tengok pelajar ni kalau kita sebut dia penjajah, tak masuk dalam kepala dia penjajah. Tidak ada satu pemikiran penjajah ni macam mana. Dia masih negatif, masih positif. Dia tak nampak jahat penjajah. Maka saya kata, jangan tengok dia sebagai penjajah. Tengok dia sebagai pencuri. Baru betul. Baru nampak dia negatif. Dia ni pencuri. Kemudian dia menulis tentang kita yang dicuri. Kenapa buku teks kita ambil pandangan-pandangan pencuri ni? Tak pelik ya? Itulah yang saya kritik. Dan saya kritik ni bukan biasa-biasa kan. Saya kenapa? Kerana saya menulis dengan DBP ni, saya tahu apa masalah berlaku pada mereka. Mereka ni ambil saja sarjana berdasarkan mereka tawarkan siapa nak menulis buku teks. Itu masalahnya.
Maka saya pun tengoklah borang dia. Okey, doktor marilah sekarang-sekarang ni untuk jadi penulis buku teks. Saya fikir balik macam ni dia pilih. Kita isi borang saja. Dan pelajar saya isi borang dia jadi penulis buku teks. Pelajar saya cerita lah banyak dapat duit Dr. Azmi beratus ribu sampai royalty. Itulah yang difikirkan oleh. Dan pelajar saya ni pun bermasalah. Dia menulis buku teks. Buku teks yang kita rujuk ni untuk anak bangsa kita ditulis oleh untuk dalam konteks yang macam tu. Bukan dia panggil bersidang semua ahli jarah, sebulan duduk apa semua kita bincang apa semua makna yang patut apa semua. Tidak. Tak dipanggil pun. Hanya dilantik sekelompok yang apply lah untuk jadi penulis. Maka apa yang kita harapkan daripada sistem yang macam tu? Betul kita lantik pakar-pakar penilai apa semua. Pakar penilai apa plagiat? Kadang-kadang saya tengok tu pakar penilai tu yang plagiat banyak. Tahu-tahu ni marah orangnya. Tak apalah. Kawan juga tapi nak bagi tahunya ini masalah. Dan pakar-pakar tu luar bidang pun banyak. Nak hasilkan buku teks. Orang bidang daripada sains sosial pun tak rujuk. Bidang sejarah ni, kita bidang sejarah tak rujuk sains sosial. Dia jadi pelik. Patutnya sains sosial rujuk kita pasal kita lebih kuat ilmunya daripada sejarah bila bicara tentang peristiwa lampau. Dia jadi terbalik. Dan anda boleh lihatlah ahli sejarah pada hari ini mana ada sangat yang bersuara macam saya untuk tegakkan sejarah tersebut. Dari perspektif saya, kalau mereka tak setuju, mereka tegakkan. Dari perspektif mereka tak apa. Tapi ada tak ahli sejarah yang macam tu? Tak ada. Dia jadi macam elemen yang bersifat elit. Dia tak boleh bertembung, dikitik oleh masyarakat. Dia tak sanggup. Dia tak sanggup sampaikan kerana dia tak mahu. Sekali dia kata masyarakat ni leceh kita cerita, bukan boleh terima apa. Elemen macam tu. Menyebabkan dia tak sanggup. Dicemuh apa semua. Dia dalam dunia akademik dia saja. Dan dia menulis tak ada orang pun baca. Ada profesor-profesor ni. Anda pun tak kenal. Contohnya lah. Ngopak. Tak apalah orang tu dah berhenti dah. Profesor Wee Kit Jin kenal ke tak? Siapa kenal kat sini? Boleh cerita tak siapa? Kalau anda belajar dengan dia, anda kenal lah. Tapi antarabangsa kenal dia. Di Malaysia orang tak kenal sangat. Dan dia tidak engage dengan masyarakat. Tidak terlibat dengan masyarakat. Jadi masyarakat dapat apa manfaat? Walaupun dia profesor gaji grade B, profesor Jusa B ni. Gaji banyak apa semua pun. Tapi anda tidak dapat manfaat. Siapa yang dapat manfaat? Masyarakat luar. Tulis dalam bahasa Inggeris, tulis dengan pihak luar. Nak beli buku beratus harga. Saya pun tak terbeli buku yang saya sendiri tulis bersama dia. Ada bab saya dalam buku, satu buku diterbitkan oleh Routledge di London. Jual, saya tanya berapa harga? Dekat 200. Oh tak apalah, saya tak beli, tak mampu. B40 tak mampu nak beli. Buku saya, tulisan saya sendiri tak ada di tangan saya. Tak ada. Dia ada dalam bentuk soft copy. Macam tu sekali. Usahakan orang yang tidak ada kaitan dengan bidang sejarah ni. Bukan kejaya dia. Baik, sikap ego dan kebanggaan diri masa menulis tetap pribumi sangat tinggi. British ni, dalam dunia ni kalau anda cari satu bangsa yang sangat ego, bangsa British lah. Tak ada satu bangsa dalam dunia ni dia menulis tentang diri dia, dia angkat setinggi-tingginya sampai pekat dia kata Tuhan pilih dia untuk pergi jajah tempat orang lain. British lah. Manusia ni si pencuri yang sangat-sangat ego. Dan dia banding diri dia dalam semua aspek. Makan dia, pakaian dia, budaya dia, gaya minuti dia. Dia pergi ke mana-mana, dia mesti akan mencerahkan orang lain. Kenapa? Kerana dia cerah, dia cahaya, bawa cahaya. Atas nama Tuhan, atas nama agama. Dia sebut bahawa Tuhan melalui agama Kristian memberikan kita hak untuk memakmurkan dunia. Dengan hak macam mana untuk memakmurkan dunia? Pergi bunuh orang dan berperang. Di Afrika, di India, di Amerika Selatan dan sebagainya. Dia guna justifikasi agama dan sebagainya. British ni. Satu bangsa yang sangat ego, satu bangsa yang sangat jahat. Dalam dunia ni, sejarah dia yang paling jahat. Dia yang patut minta maaf pada satu dunia. Dia paksa Jepun minta maaf. Anda tengok sekarang ni. Amerika, British, paksa Rusia supaya didakwa kerana atas nama kemanusiaan dia ni melakukan genosid yang tak jelas, tak pasti. Mungkin itu sebenarnya satu trik oleh pihak Ukraine. Kemudian kebetulan pula pemimpin dia pelakon. Mungkin itulah idea dia. Saya nampak macam tu. Kerana pihak Rusia tidak boleh dan membuktikan dia payah. Jadi selalu digunakan. Dan anda baca sejarah British memang selalu macam tu. British ni.
Dulu masa nak buat konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia, ada sumber British sebut bahawa mereka mencadangkan pada Tengku untuk mereka tembak kat sebuah kapal. British ni dia cadang Tengku, kita akan tembak sebuah kapal. Kapal siapa? Kapal British. Nampak British? Dia sanggup tembak sebuah kapal dia, tenggelamkan kapal dia untuk tuduh Soekarno sebagai pihak yang menembak. Ada komen tersebut. Nasib baiklah Tengku ni dalam dalam karya dia tak apa nak cerdik. Yang tu dia cerdik. Dia kata tak boleh, ini sebahagian daripada jiran kami ni apa semua kami tak sanggup. Kalau Tengku tu ikut sepenuhnya, maka berperanglah Malaysia dengan Indonesia atas justifikasi yang British mahukan. British mahu. Sanggup tembak kapal dia sendiri. Jangan main-main dengan dokumen. Kita tak terdedah. Kita pun tak tahu apa ada dalam dokumen. Kalau kita terdedah, dia akan mengejutkan. Saya insya-Allah saya akan cuba berkongsi banyak, tapi saya akan berkongsi yang tertentu, dan kadang-kadang kalau anda tak faham apa, anda baca pun macam tak ada apa-apa. Kerana fakta sejarah ni dia terselit dalam ayat-ayat yang kecil saja. Dia sebut sikit saja, kita tak perasan, kita tak baca betul, maka kita tidak akan nampak. Macam tu sekali British ni. Jadi dalam tulisan dia tak heran, dia cerita tentang dia yang agung, dia yang bawa kemajuan, orang lain mesti mundur, pergilah ke mana-mana. Ada tak dia pergi India, dia kata India tu lebih tinggi pada dia? India tu dia saya nak sebut pun tak tergamak. Dia kaitkan dengan beruk dengan lembu. Tahap dia. Bukan British saja, Karl Marx yang diagungkan sebagai orang yang mempertahankan kelompok bawahan. Inilah pemikiran Marx. Marx ni seorang yang resis. Kerana dia terikat dengan pemikiran evolusi. Marx ke Voltaire kita belajar. Jacques Rousseau sebetulnya. Du kontrak sosial yang kita dok angkat ni. Anda ni kalau tahu siapa mereka ni dalam konteks orang Perancis. Mereka ni semua orang yang buruk-buruk. Dia betul cerita tentang keadilan. Semua keadilan tu bukan untuk rakyat, untuk sesama mereka saja. Kita pun guna sebagai kita jadi rujukan untuk memahami satu perkara. Dan inilah yang berlaku. Ini ada dalam tesis saya ceritakan. Kelompok-kelompok pemikir yang resis ni. Daripada zaman François Bernier. Bernier ni orang Perancis. Dia pernah menjelajah di Asia apa semua. Dia tulis. Memang sangat resis tentang orang Asia, kejahatan-kejahatan dia. Sampai pemikiran Marx ni, dia memang ada satu link. Marx ni dia merujuk tulisan oleh siapa? Saya tak ingat seorang sejarah pemikir Jerman juga dia rujuk. Dia bukan idea dia sendiri, dia baca daripada orang lain. Dia tidak datang pun ke Asia ni, dia baca orang yang tulis tentang Asia yang buruk-buruk tu, maka dia bina teori dia. Dia tak pernah datang sini. Pemikir itulah yang kita dah angkat sekarang ni, dan kita tak tahu penulisan mereka ni bicara macam mana. Kita ambil yang tertentu saja, yang baik-baik saja. Baik. Dan masalah British ni juga, dia anggap bahawa apa yang dia lakukan di sini sebagai satu bangsa yang agung ialah apa yang diistilahkan sebagai white man's burden. Dia sebut direct. Dia datang ni nak tanggung orang, nak betulkan orang, nak cerahkan orang. Dan kalau Winston disebut sebagai Pax Britannica, nak membritishkan orang ni. Bahawa British tu elok, mulia, cerah, agung, hebat. Kita kena jadikan mereka seperti British. Dari segi nilai, dari segi minda, pemikiran. Maka Raja Abdullah ni nampak macam British dari segi pakaian, dari segi apa. Maka dia puji lah. Dia kata, tengok Raja Abdullah, ini yang sesuai dengan taste kita. Yang sesuai dengan selera kita. Maka inilah raja yang terbaik. British. Bila raja ni tak ikut, dia pun kata raja ni hisap candu lah apa semua. Masa dia tengah duk berjual candu, dia tuduh orang hisap candu. Kita pun tengok dakwah British ni, yang ni hisap candu. Hisap candu dahulu bukan salah pun. Semua orang hisap candu. Kelompok orang Cina, hisap candu ni satu budaya yang telah diamalkan melibatkan satu bangsa. Tak ada pula timbul isu di situ. Raja Abdullah ni seorang yang hisap, padahal hisap golongan elit dahulu memang hisap semua orang British hisap. Tapi tidak ketagih. Bukan budaya salah. Tidak, dia timbul isunya bila masyarakat itu dah jadi teruk sangat apa semua, barulah ada kelompok yang perjuangkan di London supaya amalan kata candu ini dihapuskan. Dan British kerana tekanan-tekanan dan sebagainya terpaksa hapuskan. Tetapi dia bukannya hapuskan secara menyeluruh peringkat demi peringkat sebagainya.
Baik, jadi masyarakat pribumi itu dia kata mundur, gelak tertindas, tiada sistem, tiada undang-undang, tiada pentadbiran, tiada bangsa, tiada negara. Konsep-konsep Eropah digunakan secara meluas. Dalam buku teks kita ni, konsep Eropah ni kita ambil sebiji demi sebiji demi sebiji. Sampai peringkat, kalau kita tengok dalam konteks akal ilmu, yang logik ni, falsafah ilmu ni, kita ni belajar sejarah ni dengan ilmu kefahaman kita sendiri ke kita menumpah orang? Dan ilmu dia tak boleh ambil menumpang-menumpang. Falsafah ilmu ni kita tak boleh ambil ilmu daripada orang lain, letak sebiji. Anda tengok, kenapa saya kritik orang duduk guna teori Ibn Khaldun mari diguna di sini untuk kaji tentang Melaka apa semua. Kenapa saya kritik? Ibn Khaldun mengkaji masyarakat di Timur Tengah. Teori dia tu tak sesuai untuk semua orang. Untuk Timur Tengah yang dia kaji itulah. Tiba-tiba kita ambil teori tersebut, kita nak paksa teori itu tak ada sejarah. Ini perangai kita yang pelik ni. Bukan kita nak ukur sejarah dari sudut teori. Bahawa kita nak paksa sejarah tak ada teori ni, kita paksa sejarah tak ada teori, tak betul teori tersebut. Kita nak paksa supaya sejarah tu ikut teori. Maka kita katalah, kalau ikut teori Umran Ibn Khaldun, masyarakat itu akan runtuh kerana sistem pemetaan dan kepimpinan akademiknya, akademik lah pula, kepimpinan politiknya lemah, korupsi, jahat dan sebagainya. Maka dia nak cari elemen tersebut, dia cari yang mana zaman Melaka adanya raja jahat. Nah, itu masalah. Maka dia akan jumpa. Ahli sejarah dia nak cari benda macam tu, dia mesti akan jumpa punya. Kalau seseorang ahli sejarah, dia terikat untuk mencari keburukan, dia akan jumpa keburukan. Kerana sejarah ni adalah tafsiran. Dia dibentuk oleh pemikiran, sama ada pemikiran ilmiah ataupun prejudis seorang ahli sejarah. Kalau dia nak cari kejahatan, maka dia akan jumpa kejahatan tersebut. Kalau dia nak cari kelemahan-kelemahan, dia akan jumpa. Kalau dia nak cari kebaikan, dia akan jumpa kebaikan. Ini sejarah. Maknanya dia, kalau orang tu cerita keburukan-keburukan, sebenarnya dia sudah memikirkan hal buruk tentang apa yang mau diceritakan. Kecuali dia mengkritik serba-serbi baik dan buruk. Itu nampak seimbang. Macam apa yang saya buat sekarang. Jadi, dalam konteks inilah anda lihat image yang sampai itu serasi dengan konsep-konsep di bawah British, istilah-istilah. Ini bermulanya istilah-istilah macam feudal, raja berkuasa mutlak, serfdom di zaman pertengahan, sistem kerah. Sistem kerah ni daripada istilah bahasa Inggeris, dan sebagainya lah. Saya katakan dalam konteks apa yang disebut sebagai perhambaan ni pun masalah. Bagi orang Melayu, istilah perhambaan ni, hamba-hamba ni benda yang tidak begitu jahat sangat. Bagi British, perhambaan ni dalam istilahnya penghaiwanaan, perhaiwanan orang, menghaiwankan, menjadikan orang tu sebagai haiwan, rantai, ikat terus, layan seperti haiwan, tak bagi makan, tinggal dalam kandang. Mereka menganggap itu sebagai haiwan. British ni, jangan kita samakan mudah-mudah. Dalam konteks budaya Melayu, dia ada level-level dia. Hamba dia ada hak. Bukan dia tak ada hak. Dia ada tak kedudukan dan sebagainya. Walaupun kita katalah ada juga perhambaan. Kerana dulu memang macam tu. Satu dunia ada perhambaan. Di negara Arab. Kalau dengan orang Islam pun ada hak perhambaan. Kalau dengan orang demokratik Amerika yang baik anda puji tu pun ada perhambaan. British pun ada perhambaan. Mana lagi anda nak tunjuk contoh bahawa tanah Melayu pada masa tu kena ikut sistem lebih baik kat mana? Jangan kita ukur daripada sudut kita ni. Zaman akan datang orang kata kita ni masyarakat tidak demokratik. Kenapa? Kerana masih ada lagi hamba diamalkan. Contohnya bibik. Bibik tu perhambaan. Satu perhambaan. Sistem guna buruh apa semua ni proletariat yang menindas. Jadi benda ni dia relatif. Jangan kita nak hukum zaman lampau itu dengan menilai diri kita. Dan sejarah dia tak boleh dipanggil pengadilan moral sezaman. Dia tak dibenarkan dalam sejarah. Dan sejarah tak beri, tak izinkan dan menganggap perkara itu tidak objektif. Maka tak adalah kita nak menilai. Bila kita nilai saja, kita kata itu buruk dan sebagainya, kita sudah pun lari daripada pendekatan sejarah. Dia jadi sesuatu yang bersifat prejudis. Dia tak boleh dipercayai lagi. Baik, jadi konsep-konsep feudalisme, saya dah cerita banyak kali. Konsep ni sebenarnya dibawa oleh British. Yang kita dok bertahan pada hari ini, tak ada orang kaji pun sebenarnya konsep ni. Kerana British bawa je. Kalau British tak bawa konsep ini pada kita, maka tak adalah feudalisme. Itu saja, semudah tu je.
Pemikiran kita tentang konsep ni datang kerana British bawa. Kita tak pergi baca tulisan daripada Strayer, Bloch, apa ni, Stephenson ke apa semua. Kalau kita baca sana, baru kita nilai bincang dalam konteks apa yang kita baca tu, lain feudalismenya. Yang kita hadap pada hari ini ialah sifat-sifat feudalisme seperti yang dibawa oleh British. Bahawa raja ni jahat, pembesar ni menindas apa semua pun direka-reka oleh British. Raja yang jahat ni tak ada sebenarnya, tak ada sangat. Adalah raja-raja tertentu yang kita boleh kategorikan sebagai jahat secara peribadi, tapi dia sebagai seorang sultan jahat dari sudut jahat dia kepada rakyat, anda payah nak cari. Kalau dia jahat pada kawan dia, keluarga dia, seperti Sultan Mahmud, dia bunuh ahli keluarga dia. Jangan lupa di situ. Dia bunuh Tun Zahir ni ahli keluarga dia. Sebenarnya isu keluarga je, konflik keluarga. Sama juga Raja Abdullah dengan Ngah Ibrahim, keluarga. Keluarga je. Isu keluarga je. Bukan perang saudara pun, tapi dibesarkan. Dan kita tak memahami sejarah sepenuhnya, macam itu yang berlaku. Sarjana pula cerita macam tu, lagi kita percaya. Jadi konsep-konsep ni tak berapa betul. Saya beritahu lah, sistem perhambaan ni disalah fahami dengan sistem pengikut. Hamba berhutang, istilah baru dia. Ada bahasa Inggeris. Debt bondage disebut. Istilah bahasa Inggeris. Kita terjemah sebagai hamba berhutang. Sebenarnya dia bukan hamba berhutang. Dia pengikut berhutang. Pengikut berhutang lain jauh daripada hamba ni. Tapi kita guna istilah hamba berhutang. Sebab British kenalkan. Inilah ilmu kitanya, ialah ilmu British. British perkenalkan dari pemikiran dia sebagai pencuri, sebagai orang yang prejudis, orang yang cuba memburukkan kita, kita ambil. Jadi satu perkara yang bagi kita logik. Bukan pelik. Setelah kita dijajah merdeka, maka kita pun ambil daripada apa orang yang menjajah kita. Bangga pula sebut bahawa feudalisme ni ilmu yang boleh dipertahankan. Kenapa dah digunakan semua orang. Orang yang pertahankan feudalisme dia bagi alasan macam tu. Kalau kita tak guna feudal, kita nak guna istilah apa? Dia punyalah rendah pemikiran dia. Seolah-olah feudal tu saja istilah. Istilah feudal ni maknanya lembu je. Bukan besar sangat. Bukan besar sangat, bukan hebat sangat. Kita jadi bila kita tak faham istilah sebut, kita rasa hebat. Feudality ni lembu je. Haiwan dia. Istilah bahasanya. Apa kita kata ini sudah digunakan, tak salah kita nak guna satu istilah untuk tunjukkan sifat-sifat tertentu. Yang memang tak salah nak guna istilah ni. Yang salahnya ialah kita tak belajar tentang istilah tersebut. Kita tak kaji, kita tak belajar, kita guna. Dah ikut suka kita. Sedangkan orang sudah guna untuk makna lain. Kita guna cara kita yang tak belajar ni, jahil. Yang ni saya kritiknya. Kalau kita tulis apa semua, kita dah buktikan, kita dah rujuk apa semua, dah kita kata Melayu feudal, tak ada masalah. Yang ini kita tak kaji lagi. Jadi saya pun heran kelompok yang pertahankan, dipertahankan habis-habis. Soal tak nampak bagi dia. Bahawa istilah ini hanya wujud sama kolonial. Anda nak tahu siapa yang bicara ni? Chia Bongkeng. Dia bincang tentang feudalisme ni, macam mana dia wujud istilah tersebut. British ni dia suka banding dengan Eropah. Dia tengok sama sikit, dia akan banding. Ilmu British ni setakat tu. Eurocentric sifat dia. Dia datang mana tempat, mesti dia banding. Kerana dia anggap dia hebat. Diri dia sebagai model. Maka dia pergi di Tanah Melayu ni, jumpa pembesar. Dia samakan dengan bangsawan. Pembesar tu bukan bangsawan. Disamakan dengan bangsawan, sama dia, maka dia sebut feudal. Dan dia negatif kan, bangsawan sebagai jahat, sebagai perompak, pencuri apa semua. Pencuri yang mahu merompak orang lain, dia kata orang perompak, pencuri. Tapi kita guna. Panjang juga kuliah saya tentang ini. Saya nak sentuh sikit saja. Okey, tak apa. Jadi apa yang image yang dibina daripada sudut pandangan yang dibawa dalam tulisan-tulisan sejarah yang dibawa oleh British ini? Dikotomi. Satu ialah sebelum British buruk. Selepas British semua baik. Anda baca buku teks kita, baca buku rujukan, bacalah kat mana-mana, sejarah kita ada elemen dikotomi ini. Kita tak nampak tapi ada. Apa yang British buat tu semua baik, selepas British semua baik, sebelum British semua jahat. Tak ada undang-undang, raja lemah, sistem lemah, perang, gaduh, apa semua. Lepas British, kemajuan, infrastruktur, perpaduan, nasionalisme, sistem pentadbiran, apa semua. Buku teks kita, tengok dikotomi dia. Dan dikotomi ini dikritik oleh ahli sejarah sebagai tidak betul. Sebenarnya patut difikirkan ialah sebelum kedatangan pencuri ini, semuanya baik.
Selepas kedatangan pencuri, semuanya jahat. Kerana infrastruktur untuk British, sekolah untuk British, kesihatan untuk British. Untuk memudahkan pentadbiran British nak mencuri ni. Dia buat pentadbiran, betul dia wujudkan struktur, dia bayar gaji. Gaji pun dia ambil daripada masyarakat sini. Dia tak keluar duit 100 sen pun. Semua tu untuk tujuan dia merampas dan mencuri. Buku teks kita menggambarkan dia ni membina kemajuan. Itu yang saya duk marah tu. Macam mana kita nak terangkan supaya orang faham benda macam ni? Teruk tu perbezaannya. Dikotomi ni yang ada masalah. Digambarkan pencuri tu baik. Yang mangsa yang dia kena curi ni jahat. Sentiasa je jahat. Mereka ni tidak cerdik, malas. Ada saja tak kena. Kalau lawan British dia jadi pemberontak, pendahaka, tak terima kemajuan. Kalau tak lawan jadi pesubahat. Lagi teruk kalau tak lawan. Kalau lawan dan tak lawan pun masalah juga. Semua benda yang boleh buat tidak betul bagi masyarakat bumi. Kerana kita nak lihat itu sebagai satu kemajuan dan sebagainya. Kebanyakan pemikiran dikotomi ini wujud dalam kajian sains sosial ni, sosiologi, antropologi apa semua ni. Yang saya usahali ni adalah kepala dia ada ni, dikotomi ni. Dia nak hentam British tapi dia anggap bahawa sebelum British itu zaman lebih teruk daripada zaman British. Dan bila British datang barulah feudalisme itu terhapus. Sama juga dengan Syed Hussein Alatas. Orang besar-besar ni. Lepas British datang, baru sistem feudal terhapus. Sebenarnya, kalau dia samakan sistem feudal itu dengan kejahatan apa semua, lepas British datanglah kejahatan itu berlaku. Sampai ke hari ini. Bahawa itu amalan daripada British. Raja, kenapa jadi macam sekarang ni macam teruk? British dia punya pasal. Dulu raja kalau buat silap, dia boleh dijatuhkan. Sekarang ni boleh tak? Raja perlembagaan sekarang ni boleh tak? Dulu kau kata bukan semua raja tak boleh jatuh. Dulu raja boleh dijatuhkan. Sultan Mahmud letak jawatan, ada tekanan-tekanan. Raja-raja di Perak berapa kali jatuh? Sultan. Sultan itu, sultan ini. Ada yang dibunuh di Johor. Ada yang dibunuh di Melaka, ada yang dibunuh. Ada yang dibuang ke Pahang, ada yang dibuang ke Perak. Cerita Raja dan Suratus Hati penuh dengan kisah raja yang telah dihukum. Bukan kebal sangat. Yang sekarang ni yang kebal sejak era British ni. Itu yang saya kata sistem raja bukan semua mutlak wujud selepas era British. Tak boleh dicabar langsung. Kritik saja boleh buang. Selepas masa era British tersebut. Memang kebal. Kerana siapa? British pertahankan. British kebalkan. Anda tengok macam mereka pertahankan Arab Saudi. Buatlah jahat macam mana. Bunuh orang. Kerak 40. Guna IC apa semua. Dia dihukum tak raja tu? Dia tak dihukum. Dunia menetapkan kebenaran itu berasaskan kuasa. Dibawa oleh budaya barat ini. Demokrasi itu maksud dia adalah berdasarkan apa yang difikirkan oleh kuasa. Orang yang menang. Orang yang menang, orang yang berkuasa. Okey, baik. British baik atau tak cukup jahat? Ini adalah buku teks kita ni. Samalah seperti saya sebut. Orang nampak dia penjajah tapi tak nampak dia sebagai pencuri perompak. Selepas ni balik dalam buku teks tu penjajah ni apa? Pencuri perompak. Ajar anak-anak macam tu. Barulah mereka nampak pencuri ni kok mana apa dia cerita, apa yang dia buat. Dia pergi rumah orang, tahan dia sama rumah orang, tangkap orang di situ, jangan keluar rumah. Kemudian dia nak berak, dia buat jamban. Kita pun kata, baguslah pencuri ni. Bina jamban. Dulu tak ada jamban. Ini satu ketamadunan. Civilization ya. Apa dia bina jamban? Padahal dia nak berak. Bukan kerana dia nak buat semata-mata untuk masyarakat pribumi dia jadi masa tersebut. Itulah buku kita macam itulah fikiran dia. Sangat pelik. Jadi sejarah yang ada tentang British, sejarah kemajuan selepas British ni. Selepas era British. Sebelum British ni semua buruk-buruk. Image tentang raja pada ini dia dah salah fahami. Orang bila nak kait kejahatan apa semua dia nampak raja kerana masalah raja yang tertentu pada hari inilah. Memang masalah juga raja pun. Tapi anda kena ingat bahawa bukan raja saja. Ahli politik pemerintah sama, ahli politik pembakar pun sama, serupa je. Cuma mereka ni nak nampak raja ni nampak pelik sikit. Sebenarnya orang yang mengkritik tu dia pun menyokong parti-parti tertentu serupa saja. Anda ingat kelompok yang mengkritik orang ni suci sangat ke? Macam saya ni pun tak suci sangat. Ada juga bias-biasnya. Terpaksa sembunyi. Tidak ada sesuatu yang perfect. Dalam konteks isteri raja ni, kesalahfahamannya yang wujud ialah dia dianggap sebagai institusi yang jahat. Sebenarnya raja masa dahulu, institusinya dia sangatlah bagus. Pasal apa? Dalam konteks institusi pembesar dahulu, ni saya nak ajar ni sistem dia. Yang menentukan kedudukan dalam pentadbiran ialah pembesar. Dan bukan seorang pembesar, tetapi institusi pembesar. Institusi inilah yang jalankan pentadbiran. Raja ni hanya beri kuasa saja. Mengabsahkan.
Dalam institusi pembesar ni, dia ada sistem demokrasi dia. Nak pilih raja, dia angkat tangan. Kebanyakan tempat, ada tempat-tempat tertentu amal cara lain pula. Kalau macam zaman Melaka dahulu, dia senang kerana sistem ikut keturunan raja ni, kekerabatan ni. Maka automatik raja yang lahir daripada keturunan Segunta Mahameru ni, keturunan kerajaan sebelum ni, maka dia anggap sebagai ini waris. Itu masalah bila di Johor tak ada waris, jadi pening kepala. Hilang kesetiaan. Raja ni bukan institusi raja ni, bukan sebab Sultan Mahmud dibunuh. Masalah yang sebenar timbul adalah kerana bila Sultan Mahmud dibunuh, tak ada waris. Institusi itu runtuh. Bila kelompok yang ada kepentingan dilantik sebagai sultan, tak boleh diterima oleh semua rakyat. Itu masalah. Dalam sistem politik negeri Melayu, sistem kekerabatan, elemen utamanya adalah pemerintah yang dilantik, dia mesti direstui oleh pembesar, dan pembesar itu mewakili semua rakyat. Ini sistem demokrasinya. Jangan totok sangat guna sistem yang ada di Eropah, yang ditetapkan oleh kita, kepada kita oleh Eropah, sistem mereka berteruk juga. Sama juga. Zaman itu sama je. Demokrasi di Eropah sebenarnya untuk kelompok bangsawan. Wanita pun tak boleh mengundi. Tak ada hak. Bukan hebat sangat. Sebab tu saya kata tengok zaman tersebut. Masa British nak tegakkan demokrasi di tempat dia macam mana? Kelompok-kelompok yang mana ada hak. Itulah yang berlaku. Sampai hari ini pun. Kelompok-kelompok yang ada kuasa. Kelompok yang kaya dan sebagainya. Menindas kelompok bawahan. Ia berlaku. Bila lagi British masa dahulu. Baik. Jadi itulah yang saya nak terangkan bagaimana imej itu terbina hasil daripada catatan British. Anda tengok saya bagi contoh buku. Jadi lepas British bawa, imej terbina, apa sikap kita terhadap sistem politik zaman dahulu dari sudut pemikiran ahli sejarah? Anda boleh baca ni. Mula-mula anda tengok sistem politik Bumi Putera Tanah Melayu Pantai Barat oleh Galik, J.M. Galik. Kalau nak tengok apa masalahnya dengan tulisan kita ni. Kita bermula dengan tulisan Galik ni. Dia tulisan Galik ni tahun 50-an. Era Merdeka tu. Kalau anda tengok nak tahu apa masalah dengan buku ni, anda tengok rujukan dia. Rujuk dia Clifford, Sutherland, McNair, Maxwell, Bush, contohnya. Dia rujuk pegawai British direct dia masukkan. Kemudian dia nak bina sistem. Bila dia nak bina sistem, dia berkata pada rujukan tersebut, apa yang rujukan tu bincangkan. Dan rujukan yang dirujuk itu, yang bincang bagi British sebenarnya di negeri-negeri yang dia jajah. Dan dia bukan bincang semua negeri, dia bincang tempat-tempat yang dia jajah. Larut ke, Kerian ke, Sungai Ujong ke, Kelang. Dia mewakili suatu dan negeri-negeri Selat. Macam mana Galik nak ukur sistem ya? Galik ni baca pegawai British pergi tak pada sistem, dia pergi tak jumpa orang kampung, tengok pembesar buat kerja, istana tiap-tiap hari dia pergi, dia duduk kat situ. Ada tak? Tak ada. Pegawai British ni masa dia tulis apa-apa, dia pun tak tahu apa-apa benda. Dia pergi jumpa, saya bagi contoh. Ini kalau anda baca tulisan oleh Victor R. Savage, macam mana pegawai British menulis tentang masyarakat berbumi. Dia pergi satu tempat, kemudian ada gambar dia tulis. Dia naik apa ni, macam kereta kuda, tapi lereng bukit. Dan sangat sukar kerana melalui jalan susah apa semua, maka dia kata Afrika itu sebuah negara yang sangat teruk, sangat buruk. Dan dia terus buat satu rumusan. Negara yang buruk ini diperintah oleh sistem yang jahat. Kemudian baca balik tulisan pandangan oleh Victor R. Savage tentang Tanah Melayu. Macam mana pegawai British pergi bina imej tentang peradaban ni, dia melalui kapal, melalui sungai. Lalu tak ada jalan. Orang Melayu melalui gajah, melalui sampah pada juga. Dia melalui sungai Sampang. Dan nak melalui sampai tu dia jumpa rimau, jumpa beruk, nyamuk, buaya, benda-benda yang tak ada di tempat dia. Ada jeram, melalui pengalaman yang sangat sukar. Dan pengalaman itu membentuk sikap dia yang negatif terhadap masyarakat tersebut. Dia tak perlu tahu pun tentang masyarakat. Dia berdasarkan pengalaman dia. Dia rasa susah maka mesti buruk, mesti jahat. Kerana mereka ni bukan pekaji. Fakta mereka bawa ialah satu, mereka berjajah nak tunjuk kejahatan. Yang kedua ialah mereka ada dah imej kejahatan tersebut. Masa mereka nak naik kapal terbang ataupun kapal di London itu, mereka nak datang sini, mereka sudah fikir bahawa masyarakat mereka nak pergi ni masyarakat yang jahat. Maka sebab itu saya kata kalau ahli sejarah fikir dia nak cerita tentang kejahatan, dia akan jumpa. Maka pegawai pentadbir ni dia nak cari kejahatan, dia akan jumpa. Lebih-lebih lagi dia nak tunjukkan bahawa masyarakat yang jahat itu pemerintah-pemerintah
adalah kelompok yang harus diperangi dan ditukar ganti. Siapa yang wajar ganti kat tempat mereka? British. Bahawa British ni baik. Tu je. Jadi dia terpaksa burukkan. Jadi kalau ambil daripada buku Galik ni, bermasalah. Kerana buku ini Galik ni, dia bukan ahli sejarah. Galik ni bukan ahli sejarah. Dia seorang pengkaji antropologi. Tapi dia tulis sejarah. Tapi kalau anda baca betul-betul dia tulis pun, dia pun terpaksa mengakui elemen-elemen tertentu. Contohnya dia kata, berlaku perpecahan negeri Melayu itu tak boleh dinafikan. Wujud perang saudara di sana sini. Tetapi kemudian dia kata, perang saudara ini tipikal, kecil-kecil. Kerana apa? Kerana pembesar tidak mungkin boleh mencabar seorang sultan. Kerana pembesar dia tak akan cabar sultan. Kenapa? Kerana pembesar itu dia mesti menyokong sultan untuk dia berkuasa. Kalau dia cabar seorang sultan, institusi runtuh, dia sendiri akan kehilangan kuasa. Kerana dia bergantung pada pengesahan kuasa itu daripada sultan. Dia kena terima. Dia tak boleh jadi sultan. Pembesar boleh tak jadi sultan? Tak boleh. Kecuali dah keadaan tertentu kalau disetujui. Dia tak boleh. Kerana apa? Dia bukan keturunan. Dan dalam konteks pemilihan sistem politik untuk melantik sultan ini, dia berasaskan satu keturunan. Yang kedua, persetujuan semua pembesar. Selalunya dilantik daripada keturunan sultan lah, walaupun tak semestinya sultan tersebut. Jadi bukan senang-senang dia nak pergi berebut apa semua, tak boleh. Dia tidak akan berjaya dan tidak pernah berlaku pun kes dalam konteks negeri Melayu ni. Pembesar rampas kuasa sultan kecuali sultan itu dah tak ada. Tak ada pihak dah boleh tuntut, barulah dia berebut. Berlaku seperti di Johor contohnya. Tak ada bukti. Tapi kalau anda baca tulisan Galik, dia seolah-olah macam tu. Berperang untuk bergaduh jawatan sultan. Berebut kuasa masing-masing nak jadi sultan. Sultan pula lemah apa semua. Dia tunjukkan elemen hubungan yang bersifat konflik. Dia sebenarnya dalam konteks apa yang berlaku di negeri Melayu kurun ke-19, dia bukan macam tu. Kalau baca tulisan-tulisan lain, dia bukan macam tu. Apa yang diceritakan oleh British ni sikit-sikit saja. Dia tidak merujuk pun sumber-sumber peribumi dan sebagainya. Dia ambil elemen-elemen yang negatif saja. Dan Galik hasilkan sebagai satu bentuk buku. Walaupun dia kata berlaku perang apa semua, tapi akhirnya negeri itu tetap tidak mahu menjatuhkan raja, kekalkan institusi apa semua. Tapi kita bila rujuk buku ni, dia jadi habis. Rosak. Kita kata pembesar ini gila kuasa, mahu menjadi sultan. Ngat Ibrahim contohnya. Berperang sama sendiri. Galik pun dia rujuk kolonial ni, dia tahu bahawa perang itu tipikal hanya di sekitar kelompok kecil saja, melibatkan beberapa orang sahaja untuk menguatkan kedudukan mereka di belakang sultan. Bukan lawan sultan. Tak ada pembesar ni lawan sultan untuk jadi sultan. Tak ada kes. Tapi tulisan ini sangat besar pengaruh dia walaupun bukan ahli-ahli sejarah. Kajian pun berpusatkan pada pentadbiran British sahaja. Tapi kita gunakan ini sebagai rujukan untuk memahami sistem politik di negeri Melayu bagi keseluruhannya daripada zaman Melaka sampai zaman British. Walaupun Galik bincang dalam konteks negeri-negeri Melayu yang British campur tangan, dah ada masalah di situ, ada kestabilan, kekacauan. Negeri-negeri British, negeri yang dikacau oleh British. Maka tulisan Galik ini kemudian menjadi rujukan Ciah. Masa nak bicara tentang feudalisme, dia ambil lah benda-benda yang buruk apa semua. Dia kata, ni tak pembesar menindah, ni feudal. Kemudian dia banding kan, tajuk dia ni feudalisme Melayu dari catatan British. Yang ni lah orang nak gunakan untuk menentang saya ni, tulisan Ciah ni. Dia kata, Dr. Azmi, you tak baca ke tulisan Ciah? Ciah kata ada feudalisme ni, jelas tulisan dia apa semua. Dan dia seorang profesor. Saya kata dia profesor ke Datuk Seri apa semua pun, dia tak kaji tentang feudalisme. Dia hanya bicara dari sudut apa yang British tulis saja. Ini antara elemen yang saya tentang ni dari tesis saya. Tulisan ni yang saya kritik banyak. Dia tak kaji tapi dia kaji dari sudut apa British tulis. Dia kata, okey British tulis ni feudal, maka wujudlah feudalisme kerana British tulis. Logik macam mana itu digunakan oleh Ciah? Ciah ni guru saya. Anak murid ada ke? Tapi saya puji dia. Dia seorang sarjana yang bagus. Teliti, hebat. Orangnya pun baik-baik. Tulisannya ganas-ganas. Jadi saya terpaksa betulkan. Itu tidak ada masalah. Nasionalisme. Ini pun satu. Dalam tulisan isu-isu persejarahan ni ada benda yang menarik. Kan ada tulisan oleh Abrahman di situ. Dia bicara tentang kemunculan nasionalisme Melayu. Itu patut dibaca tulisan tu. Anda kena dedahkan dengan tulisan-tulisan Abrahman ni. Kalau anda baca banyak tulisan Abrahman, insya-Allah anda akan berfikir cara lain. Abrahman ni fikiran dia bagus, hebat orangnya. Dan saya ingat kita telah kehilanganlah sarjana ni. Dia tahu sebi-sebi Dia kuasai konsep, dia kuasai pemikiran, dia faham tentang apa yang saya nak bincang ni sebenarnya dalam ilmu dia. Saya banyak belajar daripada dia
Walaupun ada bahagian-bahagian saya bercanggah, tapi umumnya saya setuju dengan pemikiran Abraham. Tapi dia tidak menonjol. Dia tidak menonjol. Tidak diangkat pemikiran dia dan sebagainya. Tenggelam. Okey. Kemudian ada satu lagi tulisan oleh Arsun Taralingga dan Abraham Haji Ismail. Ini pun satu. Dalam tulisan ini ada juga tulisan Abraham, dia lain. Tapi tulisan ini oleh Sun Taralingga bicara tentang konsep nasionalisme. Dia ada kaitan juga dengan tulisan British ni. Bila bicara tentang konsep nasionalisme, perjuangan awal menentang British. Maka ada tulisan oleh Sun Taralingga, oleh Jagjit Sindhu. Jagjit Sindhu ni profesor. Jagjit Sindhu di USM juga. Dan tulisan oleh Chia Bongkin dan sebagainya. Tentang konsep nasionalisme ni. Dan bila bincang tentang nasionalisme Melayu, elemen dia sangat negatif. Apa dia elemen dia? Bahawa mereka ini yang menentang British itu adalah golongan-golongan yang penting diri, gila kuasa. Mereka ni bukan nasionalis. Nasionalis ni muncul hanya zaman UMNO saja. Kerana British kata itulah nasionalis. Dalam tulisan British dia ada sebut dia yang cipta nasionalisme dan contoh yang tulisan oleh Landon contohnya. Dan banyaklah lepas mereka ada British tulis lagi. Adalah tulisan-tulisan yang dikaitkan nasionalisme itu adalah ciptaan British melalui UMNO. Dia angkat kelompok perjuangan itu sebut bahawa dan dia menjelaskan SPF sangat menarik. Dia kata bahawa tengok UMNO tak menentang pun British. Kalau anda baca Mills, L.A. Mills dia sebut apa? Tanah Melayu adalah satu-satunya bangsa dan negara yang tidak ada kesedaran politik anti kolonial. Malas sekali. Macam tu sekali. Kerana apa? Kerana tak ada kelompok yang lawan. Semua setuju dengan British. Walhal British dah benterah dah yang lawan. Tapi dia kata nasionalis di sana mengakui bahawa British ini memang penting. British bawa kemajuan. British melindungi mereka. British banyak jasa sebagainya. Tulisan-tulisan yang wujud sepah merdeka oleh pegawai British. Rashidah patut kaji yang ni. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan bahawa ini pandangan-pandangan yang akhirnya diterima oleh pegawai British. Banyak dalam tulisan saya kaji pandangan-pandangan ni yang muncul. Termasuk L.L. Mills tu sendiri. Jadi tulisan-tulisan ini memang muncul dan menguasai kita lah. Banyak lagi tulisan saya boleh tunjukkan. Apa dia pandangan kita? Negatif sama seperti British. Sistem politik kelompok yang anti-British, kelompok lawan British, ini semua tak betul. Ini mereka ni tak mau berubah. Kalau ikut Sun Taralingga, dia nak bicara tentang konsep nasionalisme, dia kata nasionalisme ni satu perjuangan bukannya dalam bentuk kita menolak idea dari luar, kemajuan dari luar. Tetapi nasionalisme adalah satu sikap untuk merdeka walaupun terpaksa menerima idea dan kemajuan daripada luar. Maksudnya apa? Nasionalisme tidak semestinya menentang penjajah, dia boleh juga terima penjajah. Ini yang saya sangat tidak setuju. Apa bentuk nasionalisme? Dia mesti bersifat anti penjajah. Tak logik nasionalisme boleh menerima penjajahan dalam keadaan baik macam mana sekalipun. Itu pendirian saya. Berasaskan teori nasionalisme yang saya kaji. Kenapa saya kata macam tu? Kalau anda tengok mereka ni kaji, mereka kaji Hans Kohn, mereka kaji Shepard, mereka kaji Carlton. Mereka ni kaji tulisan-tulisan yang banyak memuji penjajah. Yang banyak mengangkat orang Eropah. Kedori contohnya. Dia kata nasionalisme ni hanya wujud di Eropah kurun ke-19. Boyd Schaeffer kata nasionalisme ni adalah budaya Eropah. Dibawa oleh orang Inggeris ke sini macam bawa senjata. Selain mereka pikul senjata, mereka juga pikul semangat nasionalisme ke sini. Giling kepala. Kalau anda baca tulisan sarjana barat, yang bentuk teori ni memang betul-betul Eurocentric, memang betul-betul berpusat ke Eropah, resis sebahagiannya, ethnocentris. Dan inilah rujukannya membentuk teori-teori kita tentang nasionalisme pada hari ini. Yang dikritik oleh sarjana barat sendiri adalah pertentangan mereka. Contohnya Anthony D. Smith. Dia kata bila bincang tentang konsep nasionalisme ni memang sangat tak berguna konsep ni. Konsep ni dalam pemikiran Eropah bersifat Eurocentrik sampai tahun 80-an dia kata. Masa zaman dia tahun 80-an dia kata sampai 80-an pun Eurocentrik teori nasionalisme ni. Dia kena diubah. Dia kena dilihat dalam konteks masyarakat itu. Itu Anthony D. Smith. Tapi kita ada kesan tak pada sejarah kita? Tak ada kesan. Sejarah kita ni berubah macam mana pun orang kritik, orang keluarkan tulisan baru, dokumen baru keluar, dia tidak ada kesan. Tahun 90-an macam-macam sumber tentang komunis, tentang UMNO, tentang itu, tentang ini. Carl Heck, Stockwell, apa semua, tulis macam-macam. Philip Derry, Cimpeng pun dah tulis tulisan dia. Macam-macam cerita tentang daurat. Apa berlaku pada sejarah kita? Keluar buku teks lepas peristiwa, lepas keluar dokumen tersebut, tak sampai.
penulis buku yang terlibat ni masih cerita darurat, BT nak lawan, BT nak perkenalkan dasar itu apa semua. Apa makna ni? Walhal disebut jelas dalam sumber-sumber ni dan juga tulisan barat, dia kata sebenarnya rancangan British ni masa tu bukan darurat tapi perang. Itu disebut oleh Frank Furedi. Kemudian disebut oleh Stockwell bahawa satu-satunya punca British Istilah Darurat bukan kerana masalah keganasan yang dicetuskan oleh komunis, tapi tuntutan daripada majikan di Eropah dan juga pemimpin elit kanan ni supaya British stabilkan negeri ni. Kelompok nasionalis ni mengganggu sangat dan juga ada kelompok komunis. Maka menyebabkan kapitalisme, perniagaan bisnes tak boleh berjalan. Itu puncanya. Berbeza pandangan. Tapi akhirnya menjelaskan bahawa British bukan isytihar kanan komunis. Kemudian ada kajian lagi, kaji di Afrika tentang darurat ni, didapati bahawa British berkenal juga di Afrika darurat, tapi tak ada komunis. Sebaliknya di Afrika tu darurat diperkenalkan untuk menyokong satu kelompok nasionalis, menentang kelompok nasionalis yang anti-British. Maka saya tengok itulah sebenarnya darurat yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Freddy, darurat ini adalah satu istilah public relation untuk tunjuk pada dunia bahawa British ni baik-baik saja. Dan memang itu sesuai dengan perangai British. Dan bila berlaku darurat, macam-macam cerita lah. PKM tak diharamkan. Kemudian kelompok-kelompok nasionalis, kelompok agama ditangkap dan sebagainya. Selain pada UMNO ditinggalkan. Kemudian Tan Cheng Lock tidak diapa-apakan. Dia kelompok nasionalis dalam putera EMCJA ni satu kelompok saja ditahan. Iaitu nasionalis yang tutup merdeka. Nasionalis yang tak tutup merdeka macam Tan Cheng Lock. Anda kena ingat ini perbezaan ni. Kadang-kadang ada silap faham. Orang kata putera EMCJA menuntut kemerdekaan. Mereka kelompok kiri. Yang sebenarnya menuntut kemerdekaan putera saja. EMCJA tak menuntut merdeka. Tapi dia terlibat menyokong putera kerana tuntutan untuk kaum. Perjuangan Tan Cheng Lock dan kelompok-kelompok bukan Melayu pada masa itu tidak ada kaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Dia lebih kaum. Tapi dia lebih pada tuntutan kaum. Tapi dia terlibat secara tidak langsung. Ini patut diangkat dalam buku teks. Dan buku teks masukkan hari ini. Baguslah tu. Itu menunjukkan bahawa sudah ada usaha Melayu dan bukan Melayu untuk mencapai kemerdekaan tu walaupun secara tidak langsung. Peranan tu ada. Peranan kelompok bukan Melayu tu ada dah sejarah kemerdekaan. Itu patut diangkat. Jadi diangkat tapi sampai tingkat report polis dan sebagainya. Okey, baik. Jadi saya sambung balik. Nampak panjang hari ni habis yang ini. Introduction. Hampir tiada contoh menarik. Contoh yang baik tak ada. Dan sejarah kita tentang isu yang awal ni ekonomi tak bagus. Kita ni tak rajin, malas, tak pandai berniaga apa semua. Hakikat sebenarnya berlaku ialah kita sangat pandai berniaga, kita tak erti nak tanam padi, kita tak erti nak tanam tanaman apa semua, kita ni peniaga. Tetapi telah disingkirkan. Pembesar kalau berniaga dia boleh ditangkap, boleh didakwa. Dia mesti berniaga pun melalui pelabuhan-pelabuhan British. Tak boleh berniaga cara dia sendiri. Disekat macam-macam. Orang Melayu nak tanam pokok getah tak boleh. Kerana British letakkan hanya padi saja mereka. Maka mereka diberi tanah sebagainya. Kalau tanah itu ditanam oleh dengan pokok getah, tanah itu boleh dirampas. Kalau tanam padi boleh diberi subsidi, boleh diberi itu ini dan sebagainya. Cara British tapi itu tak dijelaskan bahawa masyarakat dahulu, masyarakat Melayu, budaya dia adalah perdagangan, bukan pertanian. Pertanian ni kebanyakannya diusahakan oleh kelompok orang asli yang tu yang akan digunakan. Tanaman mereka tak terlibat. Tanam padi sampai sekarang ni tak berjaya. Itu apa ni digalakkan oleh British. Masuklah di Kedah. Adalah juga kawasan-kawasan penanaman padi dan sebagainya. Tetapi asalnya dahulu dia lebih pada untuk sumber makanan. Tapi dari tingkat kerajaan mereka ini sebenarnya negara-negara pengeksport. Sama ada pengeksport makanan ke. Pembesar-pembesar ni bukan petani, bukan menguasai tanah ladang apa semua, tetapi kelompok-kelompok yang menguasai kawasan-kawasan kaya seperti Lombong, kawasan-kawasan pertanian untuk ekspor, contoh padi ekspor juga, contohnya di Krian. Kalau baca sejarah Perak, macam mana pihak kapitalis berebut kawasan di Krian ni, nak kekayaan, sama juga dengan syarikat DAF, contohnya, macam-macam benda kekayaan yang ada tu, semua benda yang boleh diekspor tu mereka mahukan, yang melibatkan kekayaan masyarakat bumi lah. Baik, dan juga sistem-sistem tu semua dianggap sebagai buruk. Pembesar sebagai jahat. Atau watak yang biasa-biasa seperti Ibrahim pun digambarkan sebagai jahat. Itu yang berlaku. Jadi masalahnya bila kita tanya siapa pembesar jahat ni, siapa pembesar jahat, kita nak bagi contoh.
Dia berperang sama sendiri, dia bukan jahat lagi. Yang menindas rakyat ni, kelompok yang menindas rakyat, ada ke tidak? Boleh tak kita berikan satu contoh di mana, kawasan mana, melibatkan berapa orang, dia bunuh berapa orang dia dah tindas berapa orang. Kalau dia bergaduh, misalnya dia bunuh salah seorang kerana ada sebab-sebab tertentu, dia tak puas hati orang tu tak bayar cukai. Itu bukan kejahatan yang sebenar yang saya maksudkan. Kejahatan yang kita maksudkan dalam konteks politik adalah bila ada seorang raja misalnya menjadi seorang diktator yang menindas rakyat. Raja Dracula contohnya. Raja John misalnya. Cerita masa Robin Hood. Raja John yang jahat menindas rakyat supaya bayar dirampas hak dan sebagainya contoh. Kekayaan rakyat. Itu baru raja yang jahat. Diktator pada hari ni. Seperti nak sebut orang pun subjektif lagi, Saddam Hussein ke Hafiz Al-Assad ke Muammar Gaddafi ke. Mereka ni diktator juga. Mungkin ada elemen-elemen tertentu yang diangkat sebagai baik sebagainya. Raja Salman sekarang di Arab Saudi. Diktator. Ini menindas rakyat. Kenapa? Rakyat memang tak diberi hak. Rakyat yang bertikai mereka akan terus dihukum. Dan kebanyakan hukumannya bagi raja jahat ini adalah bunuh rakyat. Bukan kerana masalah seperti Sultan Mahmud dia bunuh Tun Muzahir. Tun Muzahir bagi saya wajar dihukum mati pun bagi saya. Memang wajar. Kerana dia memang pembesar yang melanggar amanah, merasuah dan menyebabkan Melaka menghadapi banyak masalah. Negara menghadapi masalah-masalah kerana Tun Muzahir ni lah. Walaupun orang cerita benda lain. Tun Muzahir ni cuci dia di anaya, sebenarnya dia lah puncanya. Yang menyebabkan Sultan Mahmud hukum dia tu kerana dia lah. Bukan Sultan Mahmud kerana marah dia, tetapi dia rasuah. Maka orang pun fitnah dia. Akhirnya dia dihukum. Kerana dia. Tapi orang pertahankan juga. Baik, bahawa institusi raja punca segala kejahatan saya dah sentuh tadi. Bahawa rakyat seolah-olah jadi mangsa. Ini satu hal juga. Kita terbayang dalam tulisan-tulisan ni, dia kata rakyat ni ditindas pada masa sebelum zaman British. Dan British pun sebut. Soalan saya ialah ditindas kat mana dia ditindasnya? Kerana mengikut kajian oleh Patrick Sullivan, dia cerita macam mana kita nak tahu satu kawasan itu ada penindasan. Orang Melayu kalau ada kawasan itu berlaku penindasan, dia akan bertindak satu benda yang sudah menjadi budaya dia. Ikut Patrick Sullivan, baca Perak kurung ke-19, Perak in the 19th century oleh Patrick Sullivan, dia cerita bahawa mereka ini akan melarikan diri. Ini dicerita juga oleh James Scott, Weapon of the Weak, senjata orang lemah. Senjata orang lemah, orang Melayu ni dia lemah, dia nak lawan pembesar ke apa, raja yang jahat, dia akan lari beramai-ramai. Dan ini juga dibincang oleh Galik. Galik pun mengakui memang itu cara dia. Sarjana semua setuju. Tapi itulah yang menarik tulisan Galik ni, ada elemen yang bagus pun tapi tak diangkat. Galik kata seseorang pembesar sekalipun jahat mana dia tidak boleh menindas rakyat mengikut Galik. Kenapa dia kata? Kerana pembesar dia bergantung pada rakyat sebagai pengikut. Seorang pembesar di kampung, misalnya Ngak Ibrahim di Larut, Ngak Ibrahim dia mesti bergantung pada rakyat di Larut. Itu kawasan dia. Dia tak boleh bergantung tempat lain kerana itu kawasan pembesar lain. Ada rakyat dia sendiri. Jadi tak mungkin dia menindas di kawasan tersebut kerana sebagai pembesar dia perlukan pengikut yang ramai. Kerana dalam budaya politik Melayu, pembesar ni dia kuat atau dia berpengaruh diukur melalui ramainya pengikut. Ramainya rakyat. Maka ikut Galik, tak logik pembesar itu mahu menindas rakyat secara besar-besaran. Kalau dia marah pada rakyat, dia nak tindas apa semua, mungkin melibatkan beberapa individu sahaja. Setakat itu saja. Tapi bukan tak berlaku. Ada kes yang berlaku di Kelantan satu masa, dia melibatkan perang apa semua, rakyat lari. Tapi bukan elemen penindasan yang jelas. Maka mengikut Patrick Sullivan dalam buku dia, Perak in the 19th century, dia sebut bahawa sepanjang sejarah beratus-ratus tahun ni sampai zaman British, kajian dia menjelaskan bahawa rakyat Perak yang kebanyakannya tinggal di pesisir Sungai Perak ni, tinggal di situ beratus tahun tanpa berpindah. Maknanya mereka tidak ditindas secara besar-besaran. Tidak berlaku lagi kes perpindahan menunjukkan mereka ditindas. Ini kajian sejarah nak cerita pada anda, macam tu keadaannya. Kita nak dapatkan bukti dan sebagainya. Jangan bergantung pada sumber British, tengok dari segi pandangan-pandangan lain dan juga logiknya. British betul dia kata ada penindasan apa semua. Tapi dia bagi tahulah 2-3 orang, pembesar tertentu dan sebagainya. Tapi dia bagi tahu contoh yang spesifik dan bukan menjelaskan semua perkara. Sistem perhambaan menindas macam mana? Ada hamba 2-3 orang perempuan yang dia akhirnya pergunakan juga. Dia kata ditindas.
melarikan diri pada dia. Maka pembesar tu mesti jahat kerana lari pada dia. Kita tak tahu dia ni orang yang berhutang, selalunya hamba atau pengikut ni dia berhutang. Dan dia perlu buat kerja untuk pembesar. Dan dia larikan diri. Dan kemudian perempuan-perempuan ni tinggal dengan bos. Jadi pelayan. Anda fikir ada masalah ke tak ada masalah? Di situ. Kita tak tahu apa yang berlaku. Tapi ikut tafsiran Bush, itu cara dia. Jadi benda macam tu tak boleh diterima sepenuhnya lagi. Kena siasat lagi. Tapi kita terima. Okey, bahawa rakyat seolah-olah memang telah ditindas. Tapi itulah bila minta contoh masalah. Tak ada masalah. Tak boleh diberikan. Baik, barulah nak pergi penyataan bahawa kuliah ni tak masuk lagi. Pukul 11 dah. Mungkin kita terpaksa berhenti 11.30. Secara akademiknya saya akan bincang untuk menunjukkan yang saya bincangkan tadi ialah sistem itu dalam erti kata moden pada hari ini telah serba-serbi wujud. Bahkan sebenarnya lengkap. Itu yang saya akan terangkan dalam kuliah saya nanti. Bahawa budaya politik itu jauh berbeza dengan apa yang kita fikirkan. Kenapa saya kata jauh berbeza dan kita kena ingat bahawa dalam konteks sejarah, sistem yang disebut sistem politik ini yang kita sebut sekarang ni, sistem politik Melayu, tak pernah lagi dikaji orang. Tulisan yang kaji tu tulisan Galik tu. Anda tengok tulisan Galik, sistem politik. Ada tak pernah anda dengar satu tulisan sebut sistem politik Melayu? Pernah tak anda dengar? Yang kaji tu Galik. Tahun 60-an. Tahun 60, tahun 50, 60 macam tu. Lepas tu dia bukan ahli sejarah. Ahli sejarah macam mana? Ada ke tak? Ahli sejarah tempatan memang tak ada. Dia tak akan kaji benda-benda besar ni. Dia kaji tentang Ngai Ibrahim, dia angkat Ngai Ibrahim sebagai penjual. Macam tu je. Yang besar ini orang putih yang kaji. Salah seorang yang kaji adalah Andaya. Itu pun Andaya pun beri tumpuan pada seluruh Malaysia. Dalam bukunya History of Malaysia. Dia ada bincang tentang sistem politik negeri Melayu secara umum. Tulisan Andaya ni bagus. Dan orang putih ni selalunya bila dia menulis, selain daripada yang pro-kolonial tu, dia memang bagus. Dia ada pemikiran yang lebih bebas daripada kita. Dia tak terikat dengan kolonial, dia tak terikat dengan penjajah, kita yang terikat ada masalah. Jadi tulisan dia lebih bebas, lebih bagus. Dia rujuk pula sumber Belanda, sumber tempatan. Kita, sumber British, sumber tempatan, kita kata bukan sejarah. Saya kata tadi, sumber sejarah, fakta, sumber tulisan. Kita faham dalam konteks bahawa sumber tempatan mesti ikut tulisan sejarah, bukan sebagai sumber. Orang Barat dia rujuk. Dia rujuk misal Melayu, dia rujuk kitab agama. Dan tulisan teks pribumi ni, kitab agama dia sangat banyak. Cuba bayang, kita harap pada Suratul Satim. Baca kitab agama apa berlaku. Kalau kita jumpa tentang sistem atau nilai atau budaya masyarakat Melayu dari sudut kitab agama saja, tak tengok Suratul Satim, kita fikir apa tentang masyarakat tersebut? Kalau kita baca sumber tu daripada British saja, tak lihat sudut lain, kita akan fikir macam mana? Ini logiknya. Dalam sejarah itu dia bergantung pada sumber mana yang kita gunakan. Jadi malang sekali dalam konteks kita ni, bukan saja tentang konsep-konsep besar Nessus Ma. Siapa bincang Nessus Ma? Ni ada tulisan tentang Nessus Ma kan? Kalau anda tengok. Ya ni tulisan Nessus Ma ni bab-bab kecil yang banyak ambil tulisan-tulisan daripada British, luar-luar ambil pinjam sikit-sikit istilah. Dan sangat mengandungi kecacatannya. Orang ni nak bincang benda yang besar tapi dia lihat acuan Nessus Ma dalam konteks pemikiran barat tentang bahawa Nessus Ma ni adalah satu faham yang timbul dalam kepala orang Eropah. Bagi dia macam tu. Yang dibawa ke sini bila orang Eropah datang ke sini. Apa benda Nessus Ma? Semangat untuk merdeka. Walau kita tahu, kita ni duduk mana-mana, manusia jenis apa pun, ada tamadun, tak ada tamadun, bebas dalam merdeka ni, tak perlu dia ajar-ajar pun. Dia memang wujud dalam setiap manusia. Boleh tak kita pada ini dipaksa untuk tidak buka puasa? Kita akan lawan. Lawan tu dia jadi Nessus Ma bila melibatkan kelompok yang ramai. Mula-mula seorang, tapi bila semua orang pun ditahan, maka dia akan berjuang bukan untuk dia saja. Mula-mula untuk dia. Lepas tu, untuk aku dan semua orang, dia akan jadi Nessus Ma. Dia akan melibatkan konsep bangsa. Dan jangan pening dengan konsep bangsa ni. Orang putih dia, bila sebut bangsa, dia kait dengan komunikasi, imagine communities, dengan akhbar, dengan print kapitalisme, mengapa-apa. Orang putih yang Eurocentric ni. Tapi dikritik oleh orang putih yang lain. Dia kenapa dia kait macam tu? Kerana elemen tu elemen Eropah. Print capitalism ni elemen Eropah. Imagine community ni elemen Eropah. Dikaitkan dengan elemen Eropah.
sebenarnya bangsa yang sebenarnya dalam konteks nasionalisme ialah kelompok mana yang fikir bahawa dia berjuang untuk rakyat dia, bangsa dia. Dia tak ada pun elemen bangsa tersebut. Dia fikir macam tu. Yang ni yang anda kena hati-hati bila kaji sejarah Tok Janggut lawan British. Masa dia lawan Tok Janggut ni, masa dia lawan British, dia fikir untuk dia saja ke dia fikir untuk rakyat dia? Dan konsep rakyat pada masa dahulu, dia ikut negeri. Dia bukan ikut negara. Tak terfikir ke Datuk Janggut masa lawan British, dia berjuang untuk rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan bukan semestinya rakyat semua. Daerah Pasir Putih cukup dah untuk rakyat Kelantan. Nasionalisme semudah itu saja sebenarnya. Yang teori dari segi teorinya macam tu. Kerana dia perjuangan kemerdekaan untuk membebaskan diri daripada sebarang belenggu. Tak kira lah belenggu tu agama ke raja sultan. Kalau belenggu tu agama, dia lawan agama, dia jadilah sekular yang kita bicara tu. Tapi kalau di tempat lain, agama menjadi unsur penyatu. Di sini agama unsur penyatu. Dia tak semesti ikut acuan Eropah sepenuhnya. Kerana ilmu tu sebenarnya dibentuk berasaskan apa yang berlaku di tempat mereka. Tapi gejalanya sama dia berlaku di tempat yang lain. Dia bukan orang Eropah saja. Nak merdeka ni bukan gejala orang Eropah. Itu adalah gejala yang wujud dalam sifat semula jadi manusia. Tapi ilmu akhirnya kita rujuk di sana juga dan kita pegang secara ketat sampai kita nak terjemahkan di sini perjuangan-perjuangan lawan British ni. Datuk On yang kita kata perjuangan kemerdekaan. Padahal Datuk On tak mahu merdeka. Kemudian kiri saja nak berjuang merdeka. Padahal kiri ni lahir daripada madrasah-madrasah dan pondok-pondok. Perjuangan dia lahir daripada kelompok awal yang membentuk mereka. Kalau tidak, mereka tak ada kesedaran. Ini masalah perkajian yang itulah agak bermasalah lah dalam konteks sejarah kita ni. Baik, kemajuan sebenarnya bukan dibawa British tetapi hasil usaha perubahan bumi itu sendiri mereka manfaatkan. Ini yang kita tak tengok dalam sejarah. Masa negeri-negeri Melayu ke-19, kita nampak British yang mengubah masyarakat itu. British satu kan, British bentuk itu sistem ini. Kita tak nampak bahawa raja-raja ni dia cerdik juga. Dia tengok apa yang British buat. Raja di Kelantan, raja di Terengganu, raja di Johor, raja di Kedah. Yang tak dijajah ni, dia belajar apa berlaku di tempat-tempat yang British datang. Dan dia dapati bahawa kalau bergaduh, memang sakit. British akan masuk campur. Lepas tu, dan itu yang menyebabkan Kedah contohnya. Dia banteras pergaduhan kongsi gelap di Kulim, kawasan timah di Kulim. Dia banteras, dia hukum mati kebanyakan orang. Dia tak mahu elemen ini mengganggu, menyebabkan British masuk campur. Dan kemudian macam Kelantan di bawah Sultan Losenik Mulut Merah, Terengganu bawah Baginda Omar dan juga Johor bawah Maharaja Abu Bakar, mereka mengubah diri untuk membolehkan mereka terlepas daripada campur tangan British. Walaupun akhirnya British campur tangan juga. Mereka buat pembaharuan, mereka bina mahkamah, bina hospital, bala polis. Anda tengok di Kelantan. Mereka buat macam-macam perubahan. Pusatkan kuasa di Kota Baru, kawal pembesar semua raja ni. Dalam proses untuk memastikan keselamatan negara dia. Tapi lepas tu berjanji Bangkok, masuk British. Dan British ubah balik apa ya, undang-undang Islam semua ubah jadi undang-undang British dan sebagainya. Tubuh polis yang kuat pada British, ambil pegawai-pegawai dari luar apa semua. Semata-mata untuk memperkenalkan cukai. Undang-undang diubah, mahkamah dikuatkan, kepala polis ditambah, polis dimasukkan, pegawai-pegawai luar apa semua, pentadbir luar apa semua. Kemudian ada hukuman penjara apa semua dan sebagainya. Khas untuk selain pada tanah, pejabat tanah diwujudkan untuk kawal cukai, khas untuk perkenalkan cukai. Itu saja British buat pembaharuan di Kelantan. Kemudian kita bicara sudut pembaharuan British, sebenarnya apa British buat itu untuk memperkenalkan cukai saja. Di Terengganu pun sama juga. Ada berlaku perubahan-perubahan di bawah sultan-sultan apa semua. Sultan Zainal Abidin yang ketiga contohnya, sultan yang hebat. Baginda Omar, sultan yang hebat. Seorang sultan yang bila disebut oleh Clifford, ini raja ni berkuasa mutlak ni semua pemerintah tunduk. Sistem pentadbiran dia moden. Dia telah menyatukan apa yang ada di sini sebenarnya. Bahawa negeri-negeri yang tidak di bawah British lebih maju di bawah British, di bawah negeri yang berada di bawah British. Masyarakat perubumi dia. Di negeri yang tidak dikawal oleh British lebih bebas, lebih maju. Lebih bebas untuk buat apa saja, bertindak lebih baik, lebih ada inisiatif daripada masyarakat pribumi yang ada di negeri-negeri yang dikawal oleh British. Sistem dia runtuh, dia terpinggir, dihalau daripada pusat ekonomi, dia menjadi masyarakat kelas kedua, kelas ketiga. Di bawah British berbanding dengan sistem di negeri-negeri yang tidak dikawal oleh British. Anda tengok contoh yang jelas ialah Johor. Johor sampai peringkat orang kata pembaratan, perubahan yang dibuat. Ada undang-undang. Sama juga di Johor ada undang-undang, di Terengganu ada undang tubuh yang menetapkan bahawa raja kalau beri tanah dia boleh disingkirkan. Dan itu berlaku di Johor.
Apabila Sultan Ibrahim tanda tangan Isytihara Malinian, keluar fatwa bahawa Ibrahim tidak lagi boleh menjadi sultan. Sebut nama Ibrahim je. Tak sebut nama sultan. Benda macam ni tak usahkah bagi kita untuk merongkai balik sejarah yang terlalu berkiblat kepada pemikiran pegawai British. Ia menunjukkan bahawa raja-raja ni sebenarnya buat kerja. Bertindak mengikut logik apa semua. Setelah dia memahami apa yang sebenarnya berlaku. Dia bukan raja ni bukan tidak dinamik. Dia memang bertindak. Tapi tak diangkat sejarah dia. Orang tahu tak sejarah Long Senik? Long Senik pun tak tahu mana satu Long Senik. Nama dia sebenarnya raja apa? Sultan Muhammad apa? Long Senik mulut merah. Orang tak fikir mulut merah macam mana? Ha? Long Senik ni. So, Baginda Umar pernah dengar tak? Kenapa panggil baginda dia? Maharaja Abu Bakar kenapa panggil maharaja? Kenapa dia membarakkan Johor? Apa manfaat dia? Supaya British tak boleh masuk. British masuk juga. Tapi negeri-negeri ini kekal tidak dikuasai oleh mana-mana kuasa penjajah. Kerana dia mengubah diri siap-siap dan dia cuba untuk menyesuaikan diri keadaan. Kalau dia kena kerjasama, dia kerjasama. Dia mengelakkan konflik. Dia cuba ikut apa semua. Dia buat sesuatu lah untuk mengelakkan, macam di Kelantan untuk mengelakkan Siam dan juga mengelakkan British. Sampai Kelantan lepas berjanji balik, buat perjanjian balik. Kadang-kadang panggil DAF tu, syarikat DAF ni. Kalau anda baca ada pernyataan menyebut bahawa Sultan Kelantan beri negeri pada DAF supaya Siam tak boleh kuasai Kelantan. Jangan main-main. Kalau orang kata tengok Raja Kelantan bagi tanah pada DAF, pada orang putih. Sultan Kelantan memang beri. Separuh Kelantan. Kawasan dia jeli, kawasan dia diberi. DAF ni macam dah jadi raja dah. Dia yang berkuasa untuk buat apa saja. Tujuan Sultan Kelantan untuk pastikan Siam tidak ada di Kelantan. Kalau tidak Siam ada di Kelantan, dan Siam ni perangai dia memang sangat bodoh berbanding British ni. Dia paksa orang bekerja tak apa ni secara tidak dibayar, sedangkan sistem politik, sistem amalan budaya ekonomi di Kelantan ialah sistem kerah dia dibayar upah dan dikerah hanya ketika tanaman padi sudah selesai, bukan masa tanam padi. Itu sistem dia. Dapat ke Siam, dia kerah tinggal padi sampai mati pada. Ada yang dikerah tak bayar sampai kebuluran pun ada. Siam ni. Dan kekayaan dirapah dan sebagainya. Ini siapa yang cerita? British juga yang cerita. Jadi sumber-sumber British ni pun tidak ada yang bagusnya untuk baca, untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini. Jadi nak sambung pun dah rasa macam tak larat. Panjang sangat. Baik, sebenarnya yang ni saya nak bincangkan tentang perkembangan politik di negeri-negeri Melayu. Saya berhenti sampai 10.30 lah. Sebelum itu saya stop sekejap. Ada nak tanya soalan tak? Tentang apa yang saya terangkan tadi. Saya nak patutnya intro baru 5 slide. Dah jadi sejam berapa dah. Ada nak tanya soalan tak? Ataupun kita mungkin berhenti kat sini lah kot. Sekejap saya stop rekod ni.